suka membuat tunjuk ajar, suka membuat demonstrasi. Secara mudah difahaminya, mereka adalah pengikut kepada mazhab model kepimpinan instruksional. Assalamualaikum, hai, saya Cikgu Jai. Kepada semua yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kepada yang belum subscribe, saya mohon izin please untuk subscribe channel ini, kerana dalam channel ini saya akan berkongsi tentang teknologi pendidikan, saya akan bercerita tentang dunia keguruan, dan saya akan bercerita tentang 1-2 perkara pengalaman selama 10 tahun menjadi penjawat awam dalam bidang pendidikan, sama ada di peringkat sekolah, Pusat Kegiatan Guru, Bahagian Teknologi Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, tanpa membuang masa, hari ini sebenarnya saya nak kongsikan tentang tips macam mana kita nak pikat hati ketua jabatan kita, membina hubungan baik dan profesional bersama ketua jabatan. Oleh kerana saya katakan ini ialah perkongsian pengalaman, tidaklah bermaksud pengalaman itu semuanya baik. Adalah pengalaman yang tidak baik, dan apabila saya kata jangan, ia mungkin hasil pengalaman negatif saya yang pernah saya lalui. Tanpa buang masa, jom untuk tips yang pertama dan paling penting. Pertama dan yang paling penting, kita perlu mengetahui apakah gaya kepimpinan yang diamalkan oleh ketua jabatan kita. Baik, apa itu gaya kepimpinan? Gaya kepimpinan ini ialah kaedah ataupun model kepimpinan yang menjadi pegangan kepada ketua jabatan. Maknanya, model ini akan membantu setiap ketua jabatan, pengetua ataupun guru besar untuk mereka memandu dan menguruskan sekolah serta organisasi mereka. Kalau kita Google sahaja, buka Google, kita Google tentang model atau gaya kepimpinan, kita akan lihat pelbagai gaya kepimpinan atau model kepimpinan yang ada. Ada gaya model kepimpinan teknologi, ada model kepimpinan instruksional, ada model kepimpinan distributif, ada model kepimpinan strategi. Daripada model-model ini juga terdapat sub-sub model yang menjadi pendukung kepada model ini. Sekiranya seorang guru besar itu biasa melazimi kaedah tunjuk ajar atau demonstrasi, maka secara mudah difahaminya mereka ialah pengikut model instruksional. Tidak ada model yang baik atau tidak baik. Kesemuanya baik, tetapi ia haruslah dilaksanakan dengan kaedah yang tepat dan bersesuaian dengan ciri yang ada di dalam seorang ketua jabatan itu. Bagaimana dengan memahami gaya ataupun model kepimpinan ini akan membantu membangunkan hubungan yang baik dan profesional antara kita dengan ketua jabatan. Begini, setiap organisasi telah menetapkan KPI ataupun sasaran kerja yang perlu dicapai dan perlu dipatuhi. Namun, bagaimana untuk mencapai sasaran kerja tersebut, kerja buat yang harus dilaksanakan bagi mencapai sasaran kerja tersebut tidak pernah dinyatakan. Maka model ini, model kepimpinan atau gaya kepimpinan guru besar ini akan digunakan untuk mencapai sasaran kerja tersebut. Maka apabila kita faham tentang gaya kepimpinan atau model kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua guru besar, secara tidak langsung kita boleh menyelaraskan cara kita bekerja dengan cara guru besar atau pentadbir kita bekerja. Saya bagi satu analogi mudah. Pernah tak kita berhadapan dengan satu situasi di mana kita buat satu perkara dan kita rasa benda tu betul dan boleh mencapai sasaran, tetapi pengetua atau guru besar kita akan kata, saya bukan nak macam ni, awak kena buat begini. Maksudnya, kerja buat yang kita laksanakan, yang kita cadangkan itu tidak selaras dengan gaya atau model kepimpinan, walhal hasil yang ingin kita capai adalah sama. Maknanya, kita perlu fahami gaya kepimpinan atau model kepimpinan yang mendasari guru besar atau pengetua kita atau ketua jabatan kita, maka kita boleh selaraskan dengan kerja buat yang ingin kita tawarkan kepada ketua jabatan ataupun kepada organisasi kita secara tidak langsung. Kedua, iaitu kaedah komunikasi bersama ketua jabatan, guru besar ataupun pengetua. Begini, secara umumnya komunikasi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, komunikasi lisan dan komunikasi tidak lisan. Komunikasi lisan ini bukan sahaja dari segi aspek pertuturan, tetapi termasuk juga di dalam aspek komunikasi di dalam media sosial, seperti di dalam grup rasmi WhatsApp ataupun Telegram. Yang itu saya pernah bahaskan di dalam video dan saya letakkan di dalam kad di atas. Namun,
Apabila kita berhadapan dengan ketua, kita kena pastikan komunikasi kita sama ada lisan atau bukan lisan berada di dalam keadaan rasmi, terutamanya di dalam waktu rasmi dan di dalam kawasan rasmi. Apabila kita berhadapan dengan ketua kita, apabila mereka seorang YB, kita panggil dia YB. Kalau dia seorang doktor, kita panggil dia doktor. Tak ada habis pun kita panggillah dia encik, kerana menghormati atas jawatan yang telah mereka dan tanggungjawab mereka sandang itu. Benda ni sebenarnya tak jarang berlaku ketika saya mula posting pada tahun 2011, tetapi apabila Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan program NQPEL, ramai pengetua guru besar baru telah dilahirkan. Bahkan dalam kalangan rakan-rakan seumur dengan saya telah ada yang telah jadi guru besar. Memang suatu ketika dahulu dia orang sama dengan kita, sama-sama gelik padang masa hari sukan, sama-sama kita angkat kemah masa hari usahawan, tetapi realiti pada hari ini mereka adalah ketua jabatan dan hak sebagai ketua jabatan itu perlulah diberikan. Panggillah mereka dengan panggilan yang menggambarkan mereka seorang ketua. Encik, kalau encik, encik. Kalau guru besar, kalau mereka kita boleh panggil cikgu pun tak ada masalah, tetapi saya biasanya untuk guru besar saya akan panggil encik lah, kerana cikgu lain saya panggil cikgu, tapi untuk guru besar saya panggil dia encik. Saya jarang panggil ketua jabatan saya sebagai bos, sebab bagi saya istilah bos itu adalah mereka yang membayar gaji. Oleh kerana saya penjawat awam, yang bayar gaji saya rakyat, jadi saya tak panggil ketua jabatan saya bos, tapi saya akan panggil encik lah, sekurang-kurangnya encik. Itu yang saya tekankan tadi. Apabila kita berkomunikasi, sama ada komunikasi komunikasi secara bahasa lisan ataupun bukan lisan, kita kena pastikan kita berada di dalam keadaan rasmi, berada dalam kawasan utama apabila kita berada di dalam kawasan rasmi, dan juga kita berada dalam masa bekerja yang rasmi. Sekiranya kita dipanggil oleh ketua jabatan, saya nak cerita bahasa tubuh sikit, okey. Sekiranya kita dipanggil oleh ketua jabatan, terutama dipanggil di dalam pejabat, kita elak kalau boleh, memang janganlah datang dalam keadaan berlenggang ataupun bawa kertas sekeping. Sebenarnya bawa kertas sekeping tu lagi teruk daripada datang berlenggang tu. Sekurang-kurangnya bawalah buku dan juga pen, menggambarkan kesediaan kita untuk berkomunikasi secara formal dengan ketua jabatan kita, dan berikan bahasa tubuh yang positif ketika sedang mendapat arahan. Kita tidak boleh berpeluk tubuh begini, ataupun kita tidak boleh seperti memegang dagu seperti ini. Luruskan sahaja ke tangan, dan kalau kita dipersilakan duduk dan catat. Saya biasanya saya amalkan, saya akan berikan peluang kepada ketua jabatan saya untuk bercakap dahulu. Itu formaliti yang biasa. Bagi mereka luahkan semua idea, dan saya biasanya akan memberikan cadangan, penawaran idea sekiranya terdapat kaedah yang dapat mengurangkan kos, yang dapat memaksimumkan penggunaan sumber manusia, yang dapat menggunakan penggunaan ICT yang lebih mapan. Biasanya saya akan memberikan idea yang lebih baiklah. Mungkin disebabkan saya pernah berkhidmat di sekolah, dan juga pernah 5 tahun di sekolah, dan pernah berkhidmat 5 tahun dalam bidang pengurusan. Biasanya saya lebih gemar menawarkan kepada sekolah, ataupun sekolah lah secara umumnya, adalah penawaran terhadap pengurusan sumber manusia. Ada benda yang kita pandai untuk uruskan sebab kita pernah uruskan dahulu, tapi saya lebih suka tawarkan kepada ketua jabatan saya atau guru besar saya, sekiranya saya dapat latih orang lain, supaya sekurangnya kalau saya jadi apa-apa kat saya, mungkin pindah dan sebagainya, sekolah ataupun organisasi mempunyai seorang lagi yang boleh menguruskan perkara tersebut dengan baik. Apa yang saya ceritakan dalam poin kedua ini tadi ialah berkenaan tentang bahasa kita, kaedah komunikasi kita, sama ada dalam keadaan lisan ataupun bukan lisan bersama dengan ketua jabatan. Mungkin ada orang yang merasakan perkara ini tidak penting disebabkan beberapa faktor yang saya nyatakan tadi, faktor usia, pengalaman dan sebagainya. Tetapi ingatlah, seorang ketua jabatan dilantik untuk memikul amanah dan tanggungjawab serta memikul kesalahan yang kita lakukan. Kita kena hormati mereka sebagai ketua jabatan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah tentang latar belakang ketua jabatan. Saya sebenarnya dalam keadaan dilema nak masukkan perkara ni sebab
secara jujurnya, saya tidak pernah menyelidik mana-mana ketua jabatan saya punya background. Bagi saya, apabila saya berhadapan dengan seorang ketua jabatan yang baru, sama ada saya datang ke tempat mereka atau mereka yang datang ke tempat kita, saya tidak pernah nak ambil tahu pun dia ni dulu macam mana, masa kat sekolah lama macam mana, masa dekat bahagian lama macam mana. Saya tak pernah pun ambil tahu. Dan secara jujurnya, sekolah yang saya posting ni sekolah yang ketiga saya posting. Ketika saya lapor diri, baru saya tahu guru besar saya seorang datin sebenarnya. Bila saya sampai di pagar sekolah, saya nak lapor diri, saya masuk dekat foyer tu, ada gegantung, ada banner, ada banner dan dia tulis tu datin. Oh, baru saya tahu rupanya guru besar saya datin. Dan that's not my first time lah dapat ketua jabatan datin ni. Sebab masa saya kat Johor pun, ketua jabatan saya datin Cik Nur Madiah, ketua penuh pengarah BTPN Johor. Dan saya pun macam okey, tak ada masalah, siapa-siapa pun. Jadi berpandukan pengalaman saya merasakan bahawa untuk mengetahui latar belakang ketua jabatan ni tidak penting. Tetapi saya masukkan dalam poin ini sebab berdasarkan pengalaman saya merasakan ada orang merasakan bahawa latar belakang ketua jabatan ini perkara yang utama di dalam membina hubungan bersama dengan ketua jabatan. Seolah-olah mengetahui ketua jabatan, pengetua atau guru besar suka makan apa, suka tudung bawal ataupun sanggul melintang, suka baju fashion apa, warna apa, itu menjadi keutamaan di dalam membina hubungan antara ketua jabatan dan juga antara organisasi sekolah. Saya merasakan bahawa perkara ini bukanlah perkara yang pertama dan utama, walaupun ada dalam kalangan rakan sekerja menyatakan bahawa perkara ini penting. Bagi saya ia penting, tetapi kalau dia cerita, kita dengar, kita tahulah, oh rupanya rumah dia kat sini, rupanya anak dia macam ni, rupanya dia suami dia begini. Tetapi untuk saya rasa, untuk saya initiate satu tindakan untuk mengetahui latar belakang, saya rasa itu bukan cara saya lah. Tapi saya tetap masukkan dalam sebagai poin yang ketiga, dan saya rasakan poin itu juga penting. Kalau kita tahu, dia ekstra kepada kita lah. Dan untuk video ni, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada mereka yang pernah menjadi ketua jabatan dan juga pernah menjadi mentor, pernah mendidik saya sehingga saya berada dalam keadaan yang alhamdulillah baik dalam dunia pendidikan ini. Macam saya kata, saya pernah merasai bergelumang dalam dunia di sekolah, pikul kemah, gelik padang, bawa budak camping, uruskan lawatan. Saya juga pernah menguruskan bahagian teknologi pusat kekuatan guru, pernah duduk bersama dalam mesyuarat KSU, ketua pengarah, dan hari ini saya berada di dalam dunia pendidikan sekolah kembali. Saya merasakan bahawa ini satu pengalaman yang saya kongsikan, dia ada hasil usaha daripada mereka yang pernah mendidik saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mahmud Kasim, YB Dr. Mazli bin Malik, Encik Asy'ari bin Omar, Encik Abu Saifuddin, Tuan Haji Samsudin, guru besar saya dahulu, siapa lagi, Kak Datin Cik Nur Madiah. Mereka ini orang yang hebat yang telah menyumbang ke arah pembangunan karakter kerjaya saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka. Rahimallahu wa'an. Semoga Allah rahmati mereka semua. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya Cikgu Jai. Assalamualaikum.